Aha. Hai dan Assalamualaikum semua. Selamat datang dan selamat kembali kepada siapa yang baru dekat channel ni. Nama aku Zainul Azim. Kepada yang dah lama, macam biasa, terima kasih banyak-banyak atas support korang. So, untuk video kali ni dia lain sikit. Dia bukan vlog, dia bukan aku pergi mana-mana. Just aku dekat dalam bilik bercakap depan kamera. So, hari ni aku nak menjawab beberapa persoalan yang ada orang tanya dekat aku IG. Macam mana nak buat video dekat YouTube, kamera apa yang sesuai untuk buat video, and then kamera apa yang aku guna, dan beberapa lagi lah. Aku pun tak ingat dah soalan apa. Kalau aku ingat lagi aku jawab je lah. Tapi ada satu topik ni yang aku memang suka gila nak cerita pasal kamera lah. Sebab aku dengan kamera ni boleh dikatakan bukan baru lah. Boleh dikatakan aku menggunakan kamera sejak aku umur 10 ke 11 tahun macam tu. Aku dah ada pengalaman menggunakan kamera. Tapi waktu tu tak adalah macam mana cakap, kita pro ke apa, kita cuma guna macam biasa-biasa je. Okay, macam yang video yang korang tengok yang mula-mula tadi tu. Okay, tu macam ala-ala aku mencari kamera-kamera lama lah. So, ada dua kamera yang aku jumpa. Kamera tu milik ayah aku daripada zaman kita orang kecil lagi. Kita orang tu maksudnya aku punya keluarga lah, family aku, adik-beradik aku semua. Memang waktu kita orang kecil, ayah aku gunakan kamera tu untuk rakam kita orang waktu zaman kanak-kanak lah, kerana zaman kanak-kanak. Dan aku ada pengalaman sendiri menggunakan kamera tu sejak aku darjah 3 ke darjah 4 macam tu. Ayah aku ajar lah sikit-sikit macam mana nak gunakan kamera ni. So, kamera ada dekat belakang. So, okay, ni dia kamera tu. Okay, ni Sony Handycam ataupun Sony Digital Handycam. Tak apa orang panggil camcorder kan. So, kamera ni banyak gila sejarah waktu zaman kanak-kanak dulu. Ayah aku gunakan yang ni memang untuk rakam waktu kita orang zaman kanak-kanak. Waktu tu YouTube sendiri pun tak wujud lagi. So, ayah aku macam mana cakap, dia rakam zaman kita orang kanak-kanak, and then dia burn masuk dalam CD. Lepas tu kita tengok balik playback apa semua. Tapi kita tengok sama-sama keluarga lah. And then ayah aku cerita juga, aku pun tak ingat, ayah aku cerita dia pernah buat duit juga dengan dengan kamera ni. Dia buat video and then dia burn, dia jual dekat siapa-siapa lah. Sebab dulu, kalau dulu bukan senang tau nak ada video kamera ataupun kamera lah. Bukan senang, bukan macam sekarang ni. Sekarang ni dekat phone kita pun kita dah boleh buat video, boleh ambil gambar apa semua. Tapi macam dulu kena ada benda ni. Benda ni bukannya sesuatu apa ni, orang-orang biasa bukan ada lah. Sombong amat. Tapi ayah aku orang biasa je. Bukan, masa aku bukan semua orang ada lah. Bukan semua orang mampu untuk beli kamera ni. Dan ayah aku cakap harga dia waktu ayah aku beli tu, untuk kamera ni lebih kurang dalam 3 ke 2,500 macam tu lah. Kira mahal jugalah untuk zaman-zaman dulu punya kan. Sebab kalau kamera sekarang ni even 1080p pun kita boleh dapat dalam berapa, 300 ke 200 macam tu pun dah boleh dapat kamera yang boleh shoot 1080p. Macam contohnya action camera lah. Ataupun kamera yang macam aku guna sekarang ni lah, yang boleh shoot 4K, body saja 2,000. So, nak dibandingkan dengan kamera-kamera dulu, memang kalau nak comparekan sekarang memang mahal. Tapi dia lah zaman dulu, benda ni bukannya senang nak buat dulu. And then kamera ni dia bukan pakai memory card macam kita guna sekarang ni. Dia ada memory card, tapi tengok memory card dia jenis lain sikit. Memory card dia jenis panjang macam ni, bukan yang macam sekarang ni yang kita ada tu kan. So, dia menggunakan tape dekat sini. So, tak, ini yang paling aku suka lah. So, tu keluar. Tu bawa keluar tape. So, tape dia macam ni. So, dulu tape ni penting lah kalau untuk buat video. Perlu ada tape ni. Aku tak ingat lah berapa lama boleh rakam lah. Rasa aku dalam sejam je kot. So, tape ni memang
Kalau dulu lah memang banyak gila masalah dengan tape ni. Kadang tu tape corrupt lah, ataupun dia punya tempat pusing dia tu sangkut lah, jam lah. Bapak aku beberapa kali dah pergi hantar repair kamera ni. So ni kamera yang aku gunakan. First aku punya experience guna kamera untuk buat video. Tapi buat video cikai-cikai lah. And then satu lagi kamera boleh katakan sekarang ni pun agak famous juga, iaitu digital point and shoot. So yang ni point and shoot lama ni. Ni pun Sony juga, Sony Cybershot. Masih hidup juga. Nampak masih hidup. Cuma memori tak ada. So dengan kamera ni pun banyak juga aku punya pengalaman, aku punya sejarah pahit dengan manis aku ingat lagi waktu aku kecil lah, aku pernah buat hilang kamera ni. Marah bapak aku buat hilang kamera ni. Lepas tu rasa ni dia beli baru kot. Ingat aku yang aku buat hilang tu dah tak jumpa-jumpa dah. Okay, kenapa aku tunjuk kamera-kamera lama tu? Okay, macam ni lah. Sebenarnya kalau untuk korang buat video, tak kira lah masuk dalam YouTube ke atau apa-apa pun, kamera apa-apa kamera pun tak kisah. Mahal ke murah ke tak kisah. Yang penting korang punya apa orang cakap, konten tu mahal sebenarnya. So okay, kita balik semula kepada topik kita. Kamera apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk buat video dekat YouTube ataupun mana-mana platform. Kalau korang baru nak start buat YouTube channel ataupun baru nak start berjinak-jinak dalam video ni, korang tak perlu fikir pening-pening pasal kamera apa yang korang nak guna. Sebab aku rasa hampir semua orang dah ada kamera dekat dalam poket, iaitu phone. So kalau korang dah ada phone, dah ada kamera yang boleh shoot 1080 ataupun 720 pun boleh diterima lagi lah. Kita punya konten, kita punya apa yang kita nak share tu adalah benda yang paling penting. Dan lagi bila korang baru nak start buat video ataupun bercakap dalam video, semestinya mesti korang kaku ataupun macam mana cakap, tak tahu apa nak cakap. So daripada korang spend duit korang untuk beli kamera mahal and then nak buat video pun macam takut-takut, baik korang start daripada bawah, iaitu gunakan korang punya phone dulu. Lepas korang dah biasa bercakap depan kamera, korang pun dah semakin semakin berani lah buat video, post video. Barulah korang fikir kamera apa yang korang nak beli, ataupun macam mana korang nak tingkatkan lagi kualiti pada korang punya video. Korang fikirkan konten apa yang korang nak share, macam mana korang nak share benda ni. Kalau korang dah ada phone, korang start je record pakai phone, and then sedikit demi sedikit korang upgrade lah korang punya kualiti tu. Aku minat, memang dari dulu lagi aku minat buat video ni, tapi aku malu nak bercakap depan kamera. So aku start buat motovlog dulu. Sebab motovlog ni kita tak perlu tunjuk muka kita, kita just boleh letak dekat helmet and then tunjuk jalan, lepas tu sambil tu bercakap. Sedikit demi sedikit aku train diri aku untuk bercakap depan kamera. Aku beranikan diri aku. Sampailah sekarang ni aku dah berani cakap depan kamera, bercakap dekat depan orang ramai, apa semua dekat public. Macam tu lah. Korang start dulu dari mana yang korang mampu. Janganlah korang terus spam beribu-ribu semata-mata untuk beli kamera and then korang tak mampu nak buat sepenuhnya. Sebab macam contohlah aku cakap tadi, korang tak berani nak cakap depan kamera apa semua. Tapi ingatlah, yang paling penting sekali, konten dan jadi diri sendiri. Jangan cuba untuk jadi orang lain. Jangan tiru cara orang. Kalau korang nak jadikan seseorang tu inspirasi korang untuk korang start buat video, tak apa, tapi jangan tiru cara orang. Macam aku sekarang ni, memang ni lah diri aku. Kalau korang tak tahu, cara aku bercakap memang macam ni. Cara aku set up macam-macam lah. Macam tu lah lebih kurang. Dan aku jadikan YouTuber lain sebagai inspirasi aku untuk buat YouTube video. Macam contohnya dekat Malaysia ni kita ada Hazi Hamdan, Iman Kamil yang sekarang ni tengah kau naik dia punya subscriber. And then kita ada Bob YP, itu masa aku start buat YouTube apa semua. Lepas tu kita ada Army Motovlog, yang ni antara yang mula-mula sekali aku approach bila aku start buat motovlog tu kan. And then macam-macam lagi lah. Kalau dekat luar negara tu kita ada Peter McKinnon, kita ada Casey Neistat, macam tu lah, banyak lah. So kita boleh je ambil diorang tu sebagai kita punya inspirasi. Kita boleh tengok macam mana cara dia buat video, macam mana kita nak improvekan video kita ala-ala macam video diorang. Tapi yang penting jangan jadi macam diorang, jangan tiru style diorang, jangan tiru cara diorang bercakap, jangan tiru dress up diorang. Jadi diri sendiri, jujur dengan korang punya audience. Alright, so aku rasa aku dah lari topik gila dah ni. Tapi tak apalah. So topik yang kedua, soalan yang kedua, kamera apa yang aku guna. Okay, sekarang ni yang aku tengah guna Canon EOS M50. So aku dengan Canon ni sebenarnya dah lama gila aku guna Canon. Daripada zaman aku sekolah lagi, aku dah
pandai, bukan pandai lah, aku dah berjinak-jinak dengan kamera dari Canon. Canon ni bagi aku dia punya menu dia punya kualiti dia punya color profile dia memang aku puas hati lah. Aku suka lah dengan, lagi-lagi dia punya color profile dia. Kalau dekat masa kita nak edit nanti, kita tak perlu pening-pening sangat untuk color correct ke apa, sebab memang dia punya apa cakap, color dia tu memang cantik lah. Aku pernah juga sentuh kamera Sony, mirrorless camera. Aku tak ingat dah A600 kan, A6000 ke A6400, kalau orang panggil A6400 kan. Aku tak ingat dah apa, tapi aku masuk dalam dia punya menu, pening tau. Dia punya tu macam berserabut. Lepas tu dah lah tak boleh touchscreen. Untuk setting dalam kamera, memang semuanya aku gunakan manual. Aku punya shutter speed, aku punya ISO, aku punya aperture tak perlu sentuh sangat pun. Semualah, white balance, apa semua tu. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut macam mana aku setting aku punya kamera, especially untuk Canon EOS M50, korang komen je kat bawah. Korang nak tahu apa-apa lah pasal setting, macam mana nak dapatkan kualiti yang terbaik dekat kamera EOS M50 ataupun mana-mana kamera macam ni lah, mirrorless ni. Lepas tu kalau korang beli, contohlah kalau korang beli EOS M50 ni, dan korang beli sekali dengan kit lens, ataupun korang beli sekali korang beli body saja, aku recommend korang dapatkan lens yang lebih sesuai lah untuk korang punya video. Macam contoh kalau korang nak buat vlog, mesti korang perlukan view dia wide. Jadi korang dapatkan lens yang macam ni. Yang ni 11-22. Yang ni memang Canon mirrorless punya. Dia memang khas untuk mirrorless. So yang ni harga dia lebih kurang dalam 1300 ke 1400 macam tu. Lepas tu kalau korang nak buat jenis yang suka buat video dalam rumah ataupun indoor punya, apa, mukbang ke, ASMR ke, ataupun cakap depan kamera macam ni, share tips ataupun trik apa semua, korang dapatkan Sigma 16 1.4. Sebab yang ni, lens ni memang cantik lah kalau korang nak buat dalam indoor. Korang tak perlu naikkan korang punya ISO tinggi-tinggi, sebab dia punya f-stop dia memang rendah. Ruang untuk cahaya masuk tu memang banyak. Tapi kalau korang buat dua-dua, korang kena dapatkan dua-dua lens ni. Harga lens untuk Sigma ni aku pernah bagi tahu 1,600, yang ni 1,300. So okay, aku rasa aku punya video pun sampai dekat situ je. Aku punya perkongsian aku. Untuk yang bertanya aku macam mana nak buat YouTube video tu, aku rasa aku dah terangkan tadi. Tapi tak tahulah korang faham ke tak. Kalau korang tanya pasal kamera apa semua, macam tadilah aku cakap, korang pakai je phone korang. Dan kalau korang ada bajet lebih sikit, cubalah dapatkan action camera ke, GoPro ke, tak kira lah kamera apa-apa pun. Yang penting korang punya konten tu paling penting. Untuk semalam pun aku ada try juga rakam dengan gunakan kamera ni. Aku sebenarnya banyak nak cerita pasal kamera ni, tapi itulah, macam tak tahu korang minat ke nak tengok pasal cerita pasal apa kamera lama ni. Dia punya kualiti aku tak tahulah, sebab dia punya LCD dia tu punya dah lama. Dia punya LCD tu bukan glass, depan dia tu plastik, jadi dia macam dah cair gitulah. Aku tak tahulah, dah lama sangat aku tak guna. So sebenarnya banyak aku nak cerita pasal kamera ni, tapi untuk video kali ni mungkin tak lah. Tapi kalau korang nak tengok pasal apa, cerita pasal kamera ni, korang komen kat bawah. Untuk video kali ni aku rasa sampai dekat sini je. Aku punya bateri kamera pun dah nak habis. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, komen dekat bawah. And then kalau korang yang tak subscribe lagi, tolonglah subscribe. Mungkin sedikit sebanyak membantu aku untuk berkembang dalam bidang YouTube ni. And then kalau korang yang tak follow aku punya IG lagi, bateri habis pula dah. Okay, sambung balik. Okay, kepada korang yang tak follow lagi Instagram aku, boleh follow, link ada kat bawah. So okay guys, aku tamatkan aku punya video dekat sini. Macam biasa, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang belum, jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, sehingga kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.